Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Mandili al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya firman Allah Ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala ni ataf pada kata firman Allah Ta'ala yang muka surat 6 kalau kita Jawi. Kita masih lagi dalam perbicaraan tentang fasal yang pertama pada menyatakan mata. Sebelum Ramadan itu kita telah pun habis baca tafsiran ayat Al-Quranil Karim surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kita baru habis belum Ramadan itu. Dia bawa datang ke firman Allah Ta'ala ini sebagai dalil ataupun illah bagi lazimkan, yakni wajibkanlah olehmu akan memelihara mata kamu, mata engkau,
Kerana apa? Pertamanya kerana firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Satu. Kemudian hari ininya masuk ayat yang kedua, dan firmannya Allah Ta'ala. Ini atah pada kata firman Allah Ta'ala hari itu. Jadi kalau pasal spare part baru bunyi lagu ni lah, maka lazimkan, yani wajibkanlah, istiqamahkanlah. Itu makna lazim. Lazim ni makna wajib. Wajib dengan makna mesti, senantiasa, dengan makna talabul fi'li talaban jazimah. Syarak tu untuk kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Nah, Tuhan suruh kita buat tu dengan suruh yang putus, tak dapat tidak, mesti. Itu dia panggil wajib, lazim. Bagaimana putus tu? Sekira-kiranya kalau kita buat dengan ikhlas, Allah Ta'ala janji syurga. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga, pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dan dijanji seksa azab api neraka kerana kita meninggalkan mengerjakan apa yang dituntut di atas kita. Itu dia panggil putus. Tak dapat tidak, mesti. Dah. Maka lazimkanlah, makna wajibkanlah olehmu akan memelihara mata engkau. Jaga mata dengan makna jangan tengok benda hak dilarang oleh Allah Ta'ala, benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini payahlah. Nak kita ni pula duduk di zaman hak mudah sangat. Mata kita tu nak tengok benda hak dilarang, mudah sangat. Kalau zaman dulu nak tengok benda ngaruk gini ni, payah kat lah. Nak kena pergi jenguk anak dara duk mandi tepi sungai, payah. Duk nusuk dalam rok, dalam semua samu, payah tu. Ataupun kena panjak bilik air nak hitau orang mandi telanjang, payah orang dulu. Payah sikit lah. Tapi lah ni tak ada duk payah mana, ni ada belakang. Tekan saja naik selalu. Nak hak lagu mana boleh tengok belakang. Lebih mencabar lagi lah kita ni. Apa mencabar adalah menjaga perintah Allah Ta'ala, iaitu jangan tengok perkara yang diharam. Baik. Kenapa? Sepepak baru tu kita kena sambung lah. Kerana firmannya Allah Ta'ala yang kedua, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dah. Ini surah Ghafir. Surah Ghafir ayat raqam, yakni nombor 19. Surah Ghafir. Mana orang panggil mahalus syahid, dia panggil tempat hak kita nak buat jadi dalil dalam masalah jaga mata. Ni Tuhan kata ya'lamu kha'inatal a'yun. Apa artinya? Terjemah dulu belah-belah. Artinya, yakni terjemahan daripada Arab kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahasa Melayu kitanya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Itu tempat orang panggil nak jadi mahalus syahid tu. Yani Allah maha mengetahui akan khianat segala mata-mata. Ini orang panggil idhafat sifat pada mausuf. Yani Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala mata-mata yang khianat. Itu ni. Dia panggil cakap mamuk ni. Dia cakap terbelik sikit tu ni. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Inaknya mengetahui oleh Allah Ta'ala tu a'yunul khiyanah, atau betul, Allah Ta'ala maha mengetahui segala mata-mata manusia yang khianat.
Lagu mana khianat? Lawan bagi khianat tu amanah. Ada? Lawan bagi khianat amanah. Kita mengaji dalam sifat 20 kan? Para nabi, para rasul mesti bersifat dengan amanah. Apa amanah di para rasul? Yakni ismah. Para rasul tu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Terpelihara mereka daripada mengerjakan perkara yang dimurkai oleh Allah, yang ditegah oleh Allah. Hatta khilaful aula pun para nabi, para rasul tidak mengerjakan. Bahkan perkara yang harus di atas rupa yang harus pun para nabi, para rasul tidak mengerjakan. Para nabi, para rasul, perbuatan mereka semuanya tidak keluar di dalam daerah wajib atau sunat. Gitulah. Itu kita mengaji dari sifat 20 tu begitu. Itu makna ismah, terpelihara. Lawan bagi amanah khianat. Apa khianat? Yakni para nabi, para rasul tu buat benda hak Tuhan larang, hak Tuhan murka. Itu dipanggil khianat tu. Maka tentu tidak para rasul, para nabi khianat. Sebab apa tentu tidak? Sebab kita ni disuruh untuk mengikut rasul. Betul tak? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ikutan yang baik. Uswatun hasanah, ikutan yang elok, ikutan yang baik. Maka kita disuruh ikut rasul. Fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh Nabi kita royak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kalian cinta akan Allah, maka ikutilah aku. Maka kita disuruh ikut para nabi, betul tak? Tiba-tiba kalau kita kata para nabi tidak amanah, tentu dia khianat. Maka bagaimana boleh kita pula ikut benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Contoh, para nabi suruh sembahyang 5 waktu. Lepas tu para nabi sembahyang tak? Nabi sembahyang 5 waktu. Tak pernah tinggal berjemaah bahkan. Tiba-tiba takdirlah kita buat lolok kata Nabi tak sembahyang 5 waktu. Dia suruh kita sembahyang. Kebelik tu. Kemudian kita disuruh ikut Nabi, maka kita pun tak sembahyang juga 5 waktu. Kena ke lagu tu? Lepas tu Tuhan akan murka tak? Tuhan murka akhirat esok. Pasal apa awak tak sembahyang 5 waktu ni? Kami ikut Rasulullah ada ni. Rasulullah pun tak sembahyang kat 5 waktu. Jadi Allah Ta'ala marah tak ke Nabi? Allah Ta'ala kata, aku ingat kamu sembahyang. Hei Muhammad, upamu tak sembahyang ke? Membawa apa? Membawa jahil Tuhan. Tuhan pula tak tahu kata Nabi dia tu khianat. Boleh Nabi tu, boleh dah Allah Ta'ala tu jahil? Mustahil. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Apa bersifat dengan pengetahuan? Maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak terdahulu dengan jahil. Jadi Allah Ta'ala tidak terdahulu dengan jahil. Kalau para nabinya tu khianat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianat, bermakna jahil Tuhan. Betul tak? Tuhan jahil. Tuhan tak tahu kata Nabi hak dia latih tu jahat rupanya. Wak khianat. Tak amanah. Boleh gitu? Boleh terima dengan kepala otak kita? Para nabinya khianat? Tak boleh. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab membawa kepada jahil Tuhan. Maka jahil Tuhan tu tentu tidak. Siapa iktikad Tuhan jahil, kafir. Kafir. Jangan kata iktikad Tuhan jahil. Iktikad Tuhan tu tahu dengan secara umum saja, tidak dengan secara detail. Sudah kafir dah. Sudah kafir dah. Seperti mana kelompok falsafah.
Fuak falsafah dia i'tikad Allah Ta'ala hanya mengetahui dengan secara umum saja, tidak detail sesuatu perkara. Allah Ta'ala tahu rambut kita, tahu. Berapa helai rambut Allah tak tahu, kata puak falsafah. Kafir tak? Kafir. Bithalathatin kafaral falasifatul aidah idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa huduthu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama asyairah maturidiyah, ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah. Kenapa? Kerana puak falsafah tu ingkar tiga perkara. Salah satunya ingkar tentang ilmu pengetahuan Allah Ta'ala, tahu dengan secara mendetail satu persatu. Satu persatu. Kata falsafah tidak, Tuhan tahu umum saja. Tuhan tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut? Hak ni Tuhan pun tak tahu. Kalau Tuhan tahu juga berat Tuhan nak bila sosok ni banyak ni, pening Tuhan jadi. Tengok. Apa dia i'tikad kita kafir. Ataupun i'tikad kata Tuhan tahu juga bila berlaku perkara tersebut, bila dibilang benda tersebut, bila dikira sesuatu tersebut, bila disiasat perkara tersebut, bila perkara tersebut benar-benar berlaku baru Tuhan tahu, kafir juga. Mana? Seperti kelompok Qadariyah al-ula. Ya, Qadariyah dalam sejarah perkembangan orang panggil perpecahan akidah umat Islam ni, ada dua kelompok Qadariyah. Qadariyah al-ula dan Qadariyah as-sani yang kedua. Qadariyah al-ula ni kafir dengan ijma' ulama. Sebab apa? Sebab mereka i'tikad Allah tidak benar-benar mengetahui sesuatu perkara tu, mereka apabila berlaku benda tu baru Tuhan tahu. Sebelum tu Tuhan tak tahu ke? Tu. Contoh macam rambut tadi. Tuhan tahu berapa helai rambut? Tahu bila Tuhan bila satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Barulah Tuhan tahu berapa helai rambut ada. Kalau gitu ilmu Allah Ta'ala terdahulu dengan bodoh, jahil. Kita gitu sungguh kita, betul tak? Sesuatu benda ni kita tak tahu, mereka apabila betul-betul berlaku baru kita tahu. Nak aksiden ke, nak gapo, nak sakit ke, nak gapo, bila berlaku baru kita tahu. Kalau tak berlaku kita pun tak tahu. Nak aksiden tahu tak apa ni? Aksiden ke, selamat ke sampai rumah, siapa yakin betul dia tahu pasti sampai ke rumah dengan selamat? Siapa yang berani jamin? Tak tahu. Turun masjid ni rebah ke, kena serangan jatuh boleh hadir. Atau naik kereta, kena serangan jatuh, tak tahu tekan minyak ke mana, degum habis tepuh. Divider gaul boleh hadirlah ke? Kita tak tahu benda nak berlaku depan. Bila berlaku baru kita tahu. Gitu kan? Kan kita gitu ilmu kita terdahulu dengan jahil. Maka mustahil ilmu Allah Ta'ala terdahulu dengan jahil. Jadi Allah Ta'ala tahu berapa helai rambut kita tu sedia kala, tidak memerlukan pada pendetilan pembilangan. Nak bila siasat dulu, bila diciptakan kita barulah Allah tak sejuta ni ada bulu dia ni. Dah. Belum diciptakan kita Tuhan tahu siap detail satu persatu. Itu. Jadi Qadariyah al-ula ni kafir dengan ijma' ulama. Tapi Qadariyah ni pupus mazhab dia sebelum lahirnya imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah mana Imam Syafi'i lahir tu, Qadariyah al-ula ni tak ada dah mazhab dia. Naiknya Qadariyah al-thani. Qadariyah yang kedua. Qadariyah yang kedua ni sesat saja, tak kufur lagi. Beza tu dah. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur pasti sesat. Sesat ni maknanya lari daripada hidayah, petunjuk Allah yang satu, lari daripada al-haq, jalanan yang sebenar yang satu. Itu sesat. Bahkan dia mengklaimkan dia yang al-haq, yang sebenar. Itu dia panggil
kerana jahil murakkab. Nah, adapun kufur di mana mendustai tu. Nah, dia mendusta tu. Takdzibur rasul. Wa takdzibu ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima minad dini bid-darurah. Itu kufur. Dia mendustakan nabi, mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Taala tu Nabi cerita Maha mengetahui. Nah, bila pakai dengan Maha mengetahui dengan sirah mubalaghah dia panggil. Innallaha bikulli syai'in alim. Bukan alim, alim, sirah mubalaghah. Yang Maha amat mengetahui. Bermakna ilmu Allah Taala tidak terdahulu dengan jahil, tidak terdahulu dengan bodoh, tidak ilmu nazari, tidak ilmu daruri, bukan ilmu kasbi, bukan ilmu badihi, bukan ilmu laduni. Nah, kerana semua ilmu yang kita sebut tadi itu fi maknal jahli, pada makna bodoh di sifat ketuhanan. Ingat ada. Nah, ada pun kita ilmu kasbi. Nah, ilmu kena usaha, itu kasbi kena usaha. Ada ilmu daruri dia panggil. Ilmu tak kena mengaji siapa ke Amerika ke UK ke Mesir ke, tak perlu. Nah, duduk sini pun kita boleh tahu mana pedah lada, manis gula, masin garam. Itu kan ilmu juga tu. Betul tak? Pedah lada. Kita kena tahu pedah lada ni kena mengaji siapa ke Azhar ke? Bodoh benar dak ni. Tak mengaji siapa ke Mesir pun tahu lada tu pedah. Nah, itu orang panggil ilmu ke? Ilmu daruri dia panggil. Ilmu yang digerti dengan secara mudah, tak ada kena mengaji. Nah, tak ada kena fikir perah otak. Ada ilmu nazari, ilmu hak biasa kita kena fikir, kena perah otak, kena mikir, kena bahas, kena ulang kaji, baru reti. Itu pun bukan ilmu Allah Ta'ala lagu tu, tidak. Nah, lama kita kata Tuhan pandai ya ilmu apa alim pun Tuhan ngaji siapa ke PhD. Jangan dah. Itu semua tu ilmu pada makna jahil di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu. Baik. Tengok. Jadi sininya Tuhan kata ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui oleh Allah akan khianat segala mata. Yakni mengetahui oleh Allah akan segala mata-mata manusia yang bersifat dengan khianat. Lagu mana mata yang bersifat dengan khianat? Dia kalau mata kita tengok pada benda maksiat tadi tu dengan tak ada rasa malu nak sembunyi daripada orang. Nah, mana kita tengok benda maksiat tu luah putih mata gini, itu bukan setakat khianat. Hak tu orang panggil mata perompok. Nak kata ni perompok tu. Nah, mata jahat tu. Tengok maksiat tu gini luah putih mata. Nah. Ya, mata khianat ni orang lain tak tahu. Nah, nampak macam juh lah, pakai serban, janggut panjang, jubah labuh. Nah, wasbah tu tak cukup tangan balut tekak pula. Nah, nak banyak wasbah, nampaknya dia orang warak, orang wali. Tapi bila tengok maksiat, dia keling hujung mata. Dah. Orang lain tak tahu tu. Dia keling hujung mata, dia lirik hujung mata. Itu dia panggil mata yang khianat. Mata lagu tu pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak sedut susuk ke Tuhan. Nak tak sedut tunjuk nak apa warak. Nak dengan manusia mu boleh tipu. Apa macam warak juruh. Nak dengan serban, dengan janggut, dengan jubah gapanya. Tapi dengan Tuhan mu tak boleh tipu. Tuhan mengetahui mata mu buat khianat tadi tu. Mata khianat. Keling. Comel juga. Bahasa kena ni. Dah. Siapa dia? Anak dara mana? Dah. Dia keling ke ujung mata. Nah.
Padahalnya dia kena tunduk ataupun dia kena berpaling terus. Nah, kalau dia tertengok tadi, dia kena berpaling istighfar. Itu. Tapi dah dia tengok, comel juga. Keling sekali lagi. Keling sekali lagi tu. Mata keling sekali lagi. Tu orang panggil mata khena. Kalau tengok, comel juga. Comel. Sekali lagi, comel boh. Hot tu bukan mata khena. Teropok terus hot tu. Nah, mata jahat terus hot tu. Ni dah. Nah, dia tengok. Kali pertama tak apalah, orang panggil an-nazratul ula ilaika. Pandangan kali pertama tu free, tidak dikira berdosa lagi. Tapi jangan pula kita buat helah pula. Kali pertama tengok, lepas tu tak klik. Lama tak jadi itu. Kali pertama tengok tu maksudnya tertengok. Hak tidak dengan sengaja tu. Hak tu free. Hak Jangan pula kali pertama free ya. Tak apa kalau gitu. Jangan klik sudah. Jadi dia tengok maksiat, tengok tak klik dia. Sudah nak klik dah ni, nak klik ni. Nanti berdosa pula kena klik. Bukan maksud gitu Ada orang faham lagu tu. Nah, jangan memperolok-olokkan agama jangan. Nah, maksud an-nazratu ilaika wan nazratu tsani alaika. Pandangan pertama tu free kepada engkau. Pandangan kedua tu baru dikira mudarat, maksiat ke atas engkau. Itu dengan makna pandangan pertama tu ialah yang tertengok, yang kamu tertengok. Itu hak kita tertengok. Kita nak jaga mana kadang-kadang ni tu kereta pak depan mata selalu, depan muka selalu dah Nah, besar-besar wahnya dua-dua belah. Nah, contoh lah tertengok, astagfirullahalazim dalam hati. Nah, astagfirullah dia bayar. Nah, dalam hati dah apa? Astagfirullahalazim. Dah ni. Pelari selalu. Hak kita tertengok tadi tak dosa tu. Itu maksudnya. Bukan turun-turun kereta tengok, buah kelapa besar, buahnya besar dua. Tengok, jangan weekly. Tengok, besar sangat. Bukan maksud lagu tu dah. Hak tu mata perompok dia bang, mata jahat. Nah, pas mata khianat ni lagu mana? Dia turun kereta tertengok. Tertengok tu tak apa, tak berdosa lagi dah. Lepas tu, besar juga dia. Besar juga. Dia pun keling hujung mata. Tu. Keling hujung mata tadi, tak ada siapa dia perasan tu. Tapi ingat, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui akan segala mata-mata yang bersifat dengan khianat tadi tu. Nah, itu ingat baik. Apa maksud tengok dia kata? Iaitu ni nak tafsir khianat segala mata. Apa maksud khianat segala mata? Iaitu khianat segala mata tu ialah mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, yakni yang diharamkan oleh Allah. Itu maksud itu. Mencuri. Tu orang panggil mencuri. Tengok dia buat mari ibarat. Gapo gak mata khianat ni? Mata khianat ni mencuri oleh mata. Curi, apa maksud curi? Asal makna curi ni akhzul malil ghairi ukhfiyatin. Itu definisi mencuri. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Itu ni mencuri. Betul tak? Dah. Dia masuk senyap-senyap sore. Itu curi. Kalau masuk ramai-ramai menjar pintu wikak, hak tu peropok dia panggil. Dah apa dah? Jadi kalau hak tengok maksiat ni gini, tengok bolak putih mata, titik aliu tak. Hak tu bukan mencuri, hak tu merompok dia panggil. Dia mencuri. Tengok. Mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah. Ni orang panggil ambil daripada tafsir
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu raisul mufassir. Nah, apa makna khainatul a'yun? Khianat segala mata, yakni mata-mata yang berkhianat. Kata Abdullah bin Abbas ialah mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan oleh Allah. Itu maksud orang panggil khianat segala mata. Apa mencuri? Yakni tengok dengan secara halus. Tengok. Dah curi tadi kita katakan akhzul malil ghairi ukhfiyati. Tu curi dia panggil. Mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, orang lain tak tahu. Kita nak curi. Tengok orang lain tak ada. Masa ni semua orang tidur lah kada. Tuan rumah pun tidur dah. Kita pun masuk senyap-senyap. Dia ambil duit dia ambil barang kemas dia ke apa. Itu dia panggil mencuri. Ambil harta orang lain senyap-senyap. Kalau gitu mata curi ni apa? Melihat benda yang diharamkan oleh Allah dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dengan secara sembunyi-sembunyi. Orang lain tak tahu. Allah, nah, ini nyaya. Sama ada khiling gitu, ya juga. Khiling dia kan? Khianat kan tu. Sembunyi-sembunyi kan. Orang lain tak perasan. Tak ada siapa dia perasan dia tu tengok kepada aurat perempuan dengan cara khiling, dengan cara hujung-hujung mata. Itu. Ataupun tidak begitu, tapi dia tengok benda maksiat tu dikala tidak ada manusia lain, sembunyi-sembunyi. Itu tak ada orang ni, tengok ada CCTV dah. Dia pun tengok benda maksiat, majalah ke, nah, atau ni handphone enggak, boleh jalan tu. Maka bila kita tahu kata Allah Ta'ala Maha mengetahui mata siapakah yang mengerjakan pengkhianatan, nah, buat khianat, maka kita kena yakin bahawasanya kita ni setiap detik, setiap saat, setiap nafas senantiasa kita di dalam penyaksian Allah, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Nah, ketika mana kita di dalam keramaian atau di dalam berkhalwat seorang diri, tak kira. Masalahnya kita ni apabila duduk beramai-ramai, nampak seperti malaikat lah kitanya. Nampak supaya malaikat, nampak macam beci sungguh ke syaitan ke iblis ke apa. Duduk ramai-ramai macam saat ni nampak berjuruh lah. Tapi kalau duduk seorang, tak ada manusia lain. Situ nak tahu iman kita teguh ke tak, betul-betul kuat ke tidak. Nah, tak ada orang Allah, tidak ada musuh dengan syaitan. I love you dengan syaitan. Jom kita tengok sama-sama. Nah, maknanya tak ada Tuhan dalam jiwa dia. Nah, dia tidak sedar kata bahawasanya dia di dalam penyaksian Allah. Walaupun dia tahu lain, tapi tahu tu lain, sedar tu lain. Kalau tak tahu Allah Maha mengetahui, tu kafir. Kita tahu Allah Maha mengetahui, kita tahu kita dalam penyaksian Allah, tapi kenapa kau kita buat juga maksiat dikala kita duduk seorang diri? Nah, ini kerana kita kurang kesedaran. Tak sedar, kurang sedar dia panggil. Bapa tak sedar sebab lupa. Nah, sebab tu kalau orang tu lupa, maka dia tak sedar. Dia lupa jalan hak dia lalu ni ada lubang, maka dia masuk, langgar masuk lubang tu tanpa dia sedari. Maka kerana tu Allah Ta'ala firman dalam Quran, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Bila lupa Allah tak sedar. Duduk seorang diri dekat, sedar. Nah, buka gani ya. Tapi kalau orang mari, wasbih lalu astagfirullahalazim. Orang mari tu baru ada Tuhan. Nampak tak? Apa jadi gitu? Sebab tak sedar. Lupa pada Allah. Bila lupa pada Allah, maka tak sedar. Tak sedar apa? Tak sedar bahawasanya dia tu senantiasa diperhatikan oleh Allah. Dia senantiasa disaksikan oleh Allah. Kalau dia lupa pada Allah, fa ansahum anfusahum, maka dia lupa akan diri mereka itu sendiri. Lupa. Mana tak sedar diri ke panggil. Sebab tu kalau kita buat maksiat, kita kena supah diri kita sendiri. Mu ni tak sedar diri. Nah, tak sedar diri ni mu ni. Mari daripada Tuhan sekarang ni duduk tengah menunaikan janji-janji mu dengan Tuhan di alam arwah mula. Apabila mati nantinya akan disoal pula oleh Tuhan. Janji-janji hak mu duk menterai janji di alam arwah mula. Mu berjaya dak tunai amanah Tuhan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Tuhan pernah tawarkan pada langit bumi, bukit bukau gunung ganai, siapa nak tanggung amanah? Semua tak sanggup. Semua tak sanggup, takutnya khianat. Fahamalahal insan, manusia kita mula kat tangan kami ya Tuhan. Kami sanggup jadi tanggung amanahmu itu. Tapi Tuhan kata innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia tu banyak yang menzalimi diri sendiri. Jahula, bodoh kerana tak mengaji, atau mengaji tapi kurang beramal. Ngaji saja tapi tak beramal. Maknanya orang tu dia pergi ke doktor, sakit demam dia minta cek, doktor bagi obat, doktor bagi penerangan tentang obat, mu kena telan berapa biji sehari, lepas makan kau sebelum makan, supaya sembuh penyakitmu. Tiba-tiba dia balik daripada tempat klinik, doktor, hospital, dia pergi, ubat tu dia bubuh dalam lubang jamban, dia flush begitu saja. Itu orang panggil ibarat kita mari mengaji tapi tak beramal. Maka sembuh tak demam sakit tekak kita, batuk kita tak sembuh. Tak sembuh. Dah kita pergi jumpa doktor wi penerangan habis kan dah. Awak ni sakit kau ni, ini obatnya, awak kena makan begini. Kita pun ambil obat. Balik buh lebih ambil flah. Sembuh dah Tak. Sama kita main mengaji ni. Dengan tok guru duk syarah kita pun hanggup balik tak ada apa. Tak telan obat. Pos dia juga. Tu. Maka sebab tu kalau kita berbuat maksiat, kita caci diri kita sendiri saja. Kita salahkan diri kita sendiri saja. Karena kita yang tak sedar diri. Apa tak sedar diri? Lupa diri. Apa lupa diri? Lupa Allah. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tu kata. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat, khuruju an taatillah, tidak taat pada perintah Allah. Tengok. Habis. Dan mengetahui ia Allah. Wa ma tukhfis sudur ni atah pada kata khainatal a'yun. Jadi pasal sepepak baru ayatnya bunyi lagu mana? Ya'lamu khainatal a'yun wa ya'lamu ma tukhfis sudur. Gitu. Allah Maha mengetahui akan segala mata-mata yang khianat, jadi mata-mata yang bersifat dengan khianat,
dan Allah Maha mengetahui, ia Allah, akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dua-dua tu saya tahu kat dalam hati kita. Hati kita tu niat baik ke niat jahat. Bahkan hati kita tu lah ibu segala anggota tubuh badan kita. Tu. Nak jadi mata tengok benda maksiat ke, mata kita tengok benda kebajikan ke, hati. Lidah kita bercakap perkara maksiat ke, atau lidah kita bercakap perkara ibadat, perkara kebajikan ke, hati juga. Tangan kaki kita nak pergi ke tempat maksiat ke, nak pergi tempat ibadat taat ke, hati juga. Maka kerana tu hati kita tu benar-benar orang panggil raja bagi sekalian anggota. Bahkan maksud dengan hati di sini ialah roh. Pada roh kita tu sebenar-benar diri bagi kita. Maka sebab itulah kejadian manusia ni teristimewa daripada kejadian-kejadian makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala buat selain daripada manusia. Kita kata malaikat. Kejadian malaikat ni Allah Ta'ala buat tabiat dia baik semua, tak ada buat jahat. Gitu. Itu orang panggil kejadian malaikat. Syaitan, kejadian dia tu buat tabiat jahat semua, tak ada nak buat baik. Itu. Nampak? Tapi manusia ni tu buat capur dalam diri roh dia tu ada sifatul bahaim, sifat kebinatangan. Ada orang panggil sifatul muftaris. Mana? Binatang-binatang buas. Ada juga pada manusia. Ada sifatul syayatin, ada sifat-sifat kesyaitanan, ada juga dalam diri kita manusia. Ada sifatul malaikah, sifat-sifat kemalaikatan pun ada, beripung dalam diri kita manusia. Malaikat tak ada sifat kebinatangan. Nak makan, nak minum, nak rehat, tak ada. Nak berak, nak kecing, nak nikah, nak berketurunan, ada malaikat? Tak ada. Malaikat tak ada lagi tu. Malaikat erti semaya, sujud, rokok. Iktidak. Itu saja malaikat erti. Selain pada tu malaikat tak erti. Tapi manusia pak perkara ni tu gaul dalam roh. Dalam tubuh kita. Maka kalau kita tak tahu hak mana hak patut kita kena lawan, hak mana hak patut kita kena bersifat, hak mana hak kita kena guna sifat tersebut pada keadaan mana, habis kita. Boleh membawa kita lebih hina daripada natal lagi. Lebih hina daripada binatang. Masuk isyak azal. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Maka sebab tu penting sekali kita kena jaga juga ialah ruh kita, hati kita, qalbu kita, yakni diri sebenar-benar diri kita. Bukanlah jasad tu tak penting. Jasad ni penting. Jasad, badan, anggota ni orang panggil alat bagi ruh atau pakaian bagi ruh. Nah, kalau tak ada alat, tak ada alat, susah nak buat kerja. Kita nak nasi, kita kena pakai periuk, betul tak? Nak makan kena guna pinggang, kena guna talam. Semua kena ada alat baru mudah. Nah, sama juga badan, jasad, alat atau pakaian bagi ruh. Tapi sebenar-benar diri kita ialah ruh. Kerana kalau ruh dan qalbu kita tidak baik, maka anggota tubuh badan kita ni juga buat perkara yang tidak baik. Maka apabila anggota tubuh badan kita yang melakukan perkara yang tidak baik, perkara maksiat, maka yang diazab bukan hanya ruh, tubuh badan pun merasai azabnya. Itu dah macam kita aksiden lah. Kita, roh kita tu orang panggil qalbu kita, hati kita, roh kita tu gopoh nak bawa laju, tekan minyak laju, terbalik metal-metal, sepak soneh, pum bila aksiden luka tubuh badan, roh rasa sakit tak? Sakit, roh rasa sakit. Dia tak boleh pisah dua tu roh dengan jasad tu. Ya ada keterkaitan. Tapi yang besar sekalinya ialah roh, qalbu, hati kita. Itu hak terbesar. Sebab apa? Punca humbi kebaikan dan kejahatan di dia. Nah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi kata, ketahuilah pada diri anak Adam tu ada seketul daging. Bukan nak seketul daging tu, hal kelakuan yang ada pada seketul daging itu apa? Qalbu. Tu. Bila baik habis seluruh anggota. Bila jahat habis seluruh anggota. Maka itulah dipanggil qalbu, jantung. Apa? Tepat bagi rahasia bagi roh tu sendiri. Duduk di qalbu, di jantung tu. Ada. Habis itu. Maka bila Allah Ta'ala sendiri kita tahu, kata dia mengetahui apa hak tersembunyi dalam dada kita, maka ketika tu kita tak boleh nak susuk pada dia. Nah, dia akan balas. Hak baik dibalas baik, hak jahat
walaupun tidak dibalas hak duduk dalam hati ni tak balas lagi hak jahat. Kita duduk dalam hati kita kan, kita niat nak buat jahat, belum dibalas lagi. Bila buat betul-betul tu baru dikira buat jahat. Itu orang panggil murahnya Tuhan. Benda baik kita tak buat lagi, baru niat baru aku nak sembahyang tahajud bagian baru niat baru tulis dah. Tuhan kira dah kita buat kebajikan. Tu niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin tu lebih baik daripada perbuatan dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Walaupun kejahatan adalah hati kita tu tak balas lagi, kita duk niat baru nak buat benda jahat, tapi saya kira kita kena rasa malu. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha mengetahui. Walaupun manusia tak tahu, kita boleh sembunyikan dengan janggut, dengan kopiah, dengan songkok, dengan serban, dengan jubah, tetapi dengan Allah kita tak boleh sembunyi. Walaupun kita kuatkan suara kita Allahu Akbar, Subhanallah, tentu. Tapi Tuhan Maha mengetahui apa hak ada dalam perut kita. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Itu kita duk baca kan belum nak tidur suratul mulk. Dia kata apa? Wa asirru qaulakum awijharu bih. Memperlehek ke percakapan kamu, perkataan kamu, suara kamu, ataupun memperkuat. La ilaha illallah, Allah kuat. Muselu ke Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Alim, bukan alimun. Sesungguhnya Allah yang maha amat mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Jadi ketika itu kita tak boleh nak sembunyi pada Allah. Itu habis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak cerita tentang ada akibat dia, ada balasan yang sangat teruk, yang sangat pedih. Allah Ta'ala balas bagi orang yang tidak menjaga penglihatan mata dia daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Mana? Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Jadi nak cerita kata orang perempuan ni bahaya sungguh dia. Tengok mahasinil mar'ah, sesungguhnya menilik kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Mana tempat elok pada tubuh perempuan? Sebenarnya semua tubuh perempuan itu elok belaka. Maka sebab tu orang perempuan tu dia tak boleh lah nak buat macam pakai coli saja ke seluar sendul saja. Dia kata hak ni je hak orang panggil orang jantan berehi. Dak dah. Tempat elok bagi perempuan ni seluruh urat rambut sampai hujung kaki. Itu kita kena bahas pada bulan hadapan lah, kena panjang. Ini bersangkut paut pada masalah aurat juga. Itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian,